Sebut sahaja lalat, ia pasti dikaitkan dengan sesuatu yang kotor ataupun menjijikkan. Tetapi di Institut Penyelidikan Perubatan ini, lain pula ceritanya. Ini kerana lalat dibiak khusus bagi tujuan perubatan. Anda sedang menonton Majalah 3 bersama saya, Nurul Syuhada Nur Ain Muhammad Zain. Kajian mendalam di sini mendapati bahawa ulat daripada lalat ini boleh merawat luka yang sukar sembuh, masalah yang lazimnya dihidapi oleh penyakit kencing manis. Bagi pesakit pula, lalat ini memberi harapan kepada mereka bagi mengelakkan kaki daripada dipotong. Kita saksikan laporannya bersama wartawan Irin Putri Azmi mengenai terapi ulat. Lebih sedekat hidup dengan penyakit kencing manis, satu demi satu komplikasi penyakit itu melanda. Kini K. Vijaya Lachmi berhadapan dengan satu lagi masalah yang membantut pergerakannya. Wanita berusia 52 tahun ini kehilangan ibu jari kaki kanannya pada 2007 akibat luka yang sukar sembuh. Jangkitan pada luka memaksa doktor memotong jari itu sebelum ia menjadi lebih teruk. 3 tahun berlalu, mimpi buruk berulang kembali apabila kakinya sekali lagi mengalami luka. Hasil penyelidikan di Institut Penyelidikan Perubatan memberi peluang kepada pesakit seperti Vijaya Lachmi untuk sembuh. Institut yang ditubuhkan pada 1901 ini menjalankan penyelidikan dalam pelbagai aspek perubatan termasuk uji kaji serangga. Pada 2003, penyelidikan dimulakan bagi mencari kaedah terbaik menggunakan ulat lalat dalam penyembuhan luka. Dr. Nazni Wasi Ahmad antara peneraju bagi penyelidikan terapi ulat. Menurutnya, uji kaji klinikal yang dijalankan ke atas 12 pesakit diabetes dengan luka pada kaki menunjukkan keputusan yang memberangsangkan. Tetapi proses memperolehi ulat lalat yang sesuai bagi terapi ulat bukan sesuatu yang mudah. 15 spesies lalat dari seluruh Malaysia dikumpulkan di sini untuk menentukan kesesuaiannya. Ini memandangkan banyak faktor yang perlu diambil kira sebelum terapi ulat dapat dijalankan secara meluas di seluruh negara. Kita tak boleh menggunakan sebarang spesies lalat sebab ada lalat yang boleh memakan tisu-tisu hidup. Sebab kita akan gunakan banyak kan. Kita perlu mengenal pasti bahawa spesies yang kita nak biak ni boleh biak dalam bilangan yang banyak dan kitaran hidupnya pendek. Lalat mampu mengeluarkan kira-kira 150 telur pada satu-satu masa. Telur menetas dalam tempoh 24 jam menghasilkan ulat. Selepas 5 hari, ulat menjadi kepompong. Dalam masa 5 hari pula, ia menjadi lalat dewasa. Demi memperolehi bilangan ulat lalat yang banyak bagi terapi ulat, ia dibiak di dalam makmal dalam persekitaran yang terkawal. Di Institut Penyelidikan Perubatan ini, lalat di dalam koloni diberikan gula dan juga air sebagai sumber tenaga agar ia mampu kekal hidup. Bagaimanapun untuk merangsang lalat untuk bertelur, ia memerlukan sumber protein yang datang daripada hati lembu ini. Sejurus hati ditempatkan di dalam sangkar ini, lalat dijangka akan bertelur di atasnya dalam tempoh kira-kira setengah jam. Pembiakan lalat di makmal sejak 2003 hingga kini menghasilkan lebih 100 generasi lalat. Oleh kerana Institut Penyelidikan ini satu-satunya tempat yang membekalkan ulat lalat bagi tujuan perubatan, pembiakannya dilakukan sepanjang masa.
Kami bertemu Dr. Hari Krisha, Ketua Unit Penjagaan Kaki Pesakit Diabetes. Menurutnya, pengidap kencing manis lazimnya berasa kebas kaki kerana masalah salur darah. Ia juga menyebabkan sebarang luka pada kaki sukar sembuh. Komplikasi kaki ni jika dijaga betul-betul pesakit kencing manis tu, daripada awal 85% boleh dicegah berbanding dengan komplikasi yang mana-mana lain tu. Dan ini telah terbukti oleh kajian tu. Ulat lalat yang telah dibersihkan dibawakan ke hospital sedia untuk digunakan bagi merawat luka pesakit. Bilangan ulat lalat yang diperlukan bergantung kepada saiz luka pesakit itu. Jika saiznya besar, maka lebih banyak bilangan ulat lalat diperlukan bagi merawat luka itu dengan sempurna. Jadi kita lihat bagaimana terapi ulat dijalankan. Dr. Hari antara doktor pakar terawal menjalankan terapi ulat dan menganggap ia berkesan dalam merawat luka pesakit kencing manis seperti K. Vijaya Lachmi. Setelah ibu jarinya dipotong 3 tahun lalu akibat jangkitan teruk, Vijaya meletakkan lebih beban pada bahagian kanan kakinya. Beban berlebihan itu menyebabkan luka yang agak dalam. Komplikasi kaki pada pesakit kencing manis merupakan satu komplikasi yang agak biasa. Dan dalam konteks ni, kejadian kencing manis di Malaysia, dia punya tahap dia sudah meningkat. Kita dapat 14.9% daripada golongan Malaysia tu yang mempunyai kencing manis. Luka yang dialami Vijaya merebak dengan cepat dalam tempoh 2 minggu. Kesannya, luka sedalam 1 inci yang mendedahkan tulang dan tendon. Sebelum memulakan terapi ulat, kulit keras yang terbentuk di bahagian luar perlu dibuang kerana ia mudah merekah dan boleh mengakibatkan luka baru. Sebagai persediaan bagi menempatkan ulat pada luka, balutan dibuat di kelilingnya. Ia bertindak sebagai sempadan agar ulat tidak keluar dari kawasan luka. Kira-kira 100 ulat digunakan bagi merawat luka pada kaki Vijaya. Setiap satu telah melalui beberapa langkah pembersihan agar bebas daripada kuman. Malah, ulat tidak boleh disentuh dengan tangan untuk mengelak penyebaran bakteria. Sejurus ditempatkan di atas luka, ulat mencari tisu mati sebanyak mungkin. Ia mengeluarkan sejenis enzim bagi melarutkan tisu mati, kemudian menyedutnya, memandangkan ia tidak mempunyai gigi. Enzim turut menggalakkan pertumbuhan tisu baru. Pergerakan ulat dilihat sebagai mengurut secara mikro yang turut merangsang pertumbuhan tisu baru. Dalam 48 jam, ulat dijangka membesar sehingga 7 kali saiz asal. Sementara ulat menjalankan tugasnya, pesakit dibenarkan pulang. Dari segi penjagaan, bagaimana bila pasien dah balik rumah? Bila balik rumah, dia kena pastikan dia tak boleh pakai kasut biasa ke apa semua. Dan dia tak boleh, biar macam ni juga. Nombor 2, tak boleh mandi. Jika nak mandi pun dia kena coverkan. Tapi paling baik kita cakap, at least masa ni jangan mandi dulu. Just lapkan barang ke apa semua. Sebab jika even you tutupkan dulu, katakan dia pakai plastik ke apa semua, dia kedap darah, kita tak pasti pasien berapa lama dia mandi. Dia mandi setengah jam, 1 jam, dia tak ada oksigen sana, dia akan mati lemas pula.